Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni kita akan lihat topik yang baru ya untuk hari ini adalah bab 7 yang melibatkan sukatan serakan bagi data terkumpul. Okey. So sukatan serakan ni kita belajar dah semasa di tingkatan 4. Tapi semasa tingkatan 4 kita belajar sukatan serakan bagi data yang tidak terkumpul. Okey, so yang tingkatan 5 ni kita tengok pada sukatan serakan bagi data terkumpul. Okey, so dalam tajuk ini kita akan tahulah apa yang melibatkan sukatan serakan lah. Right ya. Jadi untuk 7.1 merupakan serakan. Ya, jadi kat sini dia kata bagaimana cara kita nak membina histogram dan juga poligon kekerapan. Okay. So standard pembelajaran kita hari ini adalah membina histogram dan poligon kekerapan bagi satu set data yang terkumpul. Jadi hari ini kita akan lihat hanya pada membina histogram. Okay. Alright. Jadi dekat sini dia bagi tahulah ya dalam buku teks ni. Semasa di tingkatan 4, okay, kita telah pelajari cara mentaksir serakan dan juga data bagi tidak terkumpul menggunakan plot batang dan daun dan juga plot titik. Okey. Dan kita juga dah belajar nak cari macam mana ya nak cari median, nak cari kuartil pertama, kuartil ketiga. Tu semua dah masa tingkatan 4 dululah. Okey. Jadi apa yang penting bagi tajuk ini ialah kita kena cari sebelum kita nak bina lah histogram atau poligon kekerapan, kita kena cari dulu beberapa perkara lah. Di sini yang pertama kita kena tahu apakah yang dimaksudkan dengan selang kelas, had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah, sempadan atas dan juga kekerapan longgokan daripada jadual kekerapan. Ini yang saya sebutkan sebelum ni ya. Ni kekerapan longgokan ni. Kita dah belajar masa tingkatan 4. Tapi kita guna data bagi data yang tak terkumpul. Yang ini sekarang data terkumpul berdasarkan jadual kekerapan. Metod dia masih lagi sama. Okey, baik. Ini tak ada apa. So kita tengok next page. Okey. Jadi perkara yang penting dekat sini ialah kalau kita nak mencari saiz kelas, ni yang pertama ya, yang penting. Formula untuk kita mencari saiz selang kelas adalah data yang terbesar kita tolakkan dengan data yang terkecil dan kita bahagikan dengan bilangan kelas. Ini adalah yang pertama. Okey. Yang kedua, kita kena tahu bagaimana nak cari titik tengah. Okey. Titik tengah adalah ya daripada had bawah yang daripada nilai terkecil dan juga melibatkan had atas bagi nilai terbesar bagi setiap selang kelas. Jadi nak cari titik tengah, had bawah tambah had atas, kita bahagikan dengan 2. Ni untuk ni lah titik tengah. Dan sempadan bawah, formula dia adalah had atas kelas sebelumnya ditambahkan dengan had atas kelas itu dan dibahagikan kepada 2. Kalau nak cari sempadan atas, had atas kelas itu tambahkan dengan had bawah kelas selepasnya dan dibagikan dengan 2. Ataupun ada satu lagi cara. Okey, cara ni sangat senang lah. Saya akan tunjukkan. Okey. Right. So 3 perkara ni penting bagi topik ini, right? Untuk mencari untuk membina histogram dan juga poligon kekerapan. Okey, baik. Ya. Jadi, katakan dia bagi sebagai contoh macam inilah. Set data sebelah menunjukkan tinggi kepada sentimeter yang terhampir bagi sekumpulan murid tingkatan 5. Okey, ni dia bagi set data. So, tentukan selang kelas yang sesuai supaya bilangan kelas itu menjadi 6. Okey, kita nak cari selang kelas. Right? Dan bilangan dia kelas itu ada 6. 6 ni maksudnya kolom dia ada 6 lah. Okey, jadi langkah kerjanya yang inilah. Okey, data yang terbesar. Ingat ya, data yang paling besar adalah 173. So dalam senarai ini yang paling besar adalah 173.
Okey, dan nilai terkecil dia adalah 145. So 145 ni merupakan yang paling kecil. Kita kena refer pada ni. Langkah yang pertama, tengok mana yang lebih besar dan cari yang lebih kecil. So dah dapat lebih besar dengan lebih kecil, ditolakkan. Jadi 173 tolakkan dengan 145, kita bahagikan dengan 6. Kenapa? Sebab bilangan kelas yang dikehendaki ialah 6. Jadi dapatkan nilai, kita dapat 4.7. Jadi kita hampirkan dia, kita round off kan dia, ya. So kita akan dapat 5. Okey, jadi maksudnya selang kelas itu terdiri daripada 5. Jadi kita nak mulakan dengan apa bila kita nak lukis tu? Yang ini, kolom yang ini yang kita nak. Yang ni nak bina, yang pertama ni kolom ni. Okey, kolom ni kita mulakan dengan 145 sebab nombor tadi adalah terdiri daripada 145 starting ni kan. So kita kira 6. Mesti kena ada 6. Jadi 145, 146, 147, 148, 149. Sorry, 6 pula 5. Okey. Sebab tadi kita dah ni round off dia kepada 5 kan. 5. So kita kita kira. Okey, kita kira dengan jari, kita baca start daripada 145, 146, 147, 148, 149. Then kita tulis dia punya selang kelas dalam kolom itu 145 hingga 149. Ini untuk kolom yang pertama lah macam ni. Then kita sambung pula untuk baris yang kedua. So kita start lepas 149 apa? So 150. Okey, kira ada 5 nombor. 150, 151, 152, 153, 154. Jadi selang kelas yang kita tulis 150 hingga 154. Dan seterusnya. Yang ini dah tak perlu dah. Kita dah tahu dah 15 sampai 59. So pattern dia nanti kita akan dapat pattern dia macam 50, 50. Nampak tak? 94, 94. So pattern dia akan jadi macam tu. Itu cara untuk kita nak membina selang kelas. Okey. Then settle lah kat situ. Okey. So selang kelas tak ada masalah. Kita lihat pula bagaimana cara untuk kita nak mencari kekerapan. Okey. Jadi kekerapan ni kita cari daripada data yang diberilah. Ni kita kira. Daripada sini data yang ini. So 145 sampai 149. Okey, ada berapa nombor? So kita kiralah. Okey, 145 dalam senarai 145 kita pada dulu 145 lagi 146, 147, 148, 149. Ada tak? Okey, baris ni tak ada. Okey, baris ni ada 148. Ada lagi tak? Tak ada. Jadi ada berapa? 145 sampai 149 ada 2 je. So kita tulislah 2. Okey, 150 sampai 154 ada tak? 153 dalam kumpulan tu, yang lain tak ada. Okey, 150, 152. So tak ada. Itu sajalah. Jadi jawapan dia adalah 3. Dan seterusnya. Okey, dan kita nak cari had bawah. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan had bawah? Had bawah adalah nombor dalam selang kelas ni. Okey, katakan nombor dalam kelas dalam selang kelas ni adalah 145 dan 149. Jadi nombor yang pertama ni merupakan had bawah. Okey, nombor yang kedua ni merupakan had atas. Jadi kita letaklah had bawah kita 145, had atas kita adalah 149. Okey, so yang kedua ni 150 ini merupakan had bawah, 159 ini merupakan had atas. So, kita masuk dalam kolom dia. Okey, itu cara dia nak mencari had atas. Okey, bagaimana pula nak mencari titik tengah? Titik tengah tadi, formula yang kita tahu tadi adalah had bawah tambah had atas bahagi dengan 2. Jadi, kalau kata yang biru ni, ya, yang pertama ni selang kelas yang pertama, had bawah dia adalah 145. Okey, had atas dia adalah
149 dan kita tambahkan dia, bahagikan dia kepada 2. So ni kena tekan kalkulator lah. So kita akan dapat 147. Macam tu. Okey. Dan sama juga untuk yang kedua yang berwarna merah ni. 150 hingga tambah dengan 154 bahagikan dengan 2. Kita tekan kalkulator. Kita tekan kalkulator kena betul-betul tau. Tambah dulu dan baru bahagi. So kita akan dapat 152. Dan pattern dia kalau kita tengok kat sini, ya, bila kita dah tahu sini jarak dia antara ni adalah 152 dengan 147 ni jarak dia adalah 5. So kita tambah je 5 ke bawah. Tak perlu lagi dah kita nak calculate 150 tambah 154 bagi 2, 155 tambah 159, tak payah. Kita tengok pattern dia sahaja. Ni tambah 5 tambah 5 tambah 5. So pattern dia semua tambah 5. Okey. Baik, sekarang ni kita nak lihat pula macam mana kita nak mencari sempadan atas. Okey, sempadan atas. Okey, senang sangat nak cari. Sekejap. Saya padam dulu, nanti dia akan mengganggu. Okey, sempadan atas, sempadan bawah. Macam ni. Okey, nak senang kan? Tak payah kalau kata tak nak ingat formula ni susah sangat kan? Banyak sangat formula nak kena ingat kan? Okey. Cara dia yang paling senang adalah ini. Sekejap. Had bawah. Okey, kita kena tolakkan dengan 0.5. Had bawah. Jadi untuk selang kelas yang pertama ni, okey, had bawah dia adalah 145. So tolakkan dengan 0.5, kita akan dapat sempadan bawah 144.5. Okey. Manakala untuk nak cari sempadan atas, lihat pada had atas, okey, tapi kita kena tambahkan dengan 0.5. Macam tu. Senang ya, lagi sedap lagi mudah, tak payah nak ingat dia punya formula. Jadi saya ulang lagi sekali. Kalau kita nak cari sempadan bawah, okey, kita tolakkan 0.5 daripada had atas. Had bawah. Okey, manakala nak cari sempadan atas, right, kita tambah 0.5 daripada had atas. Sangat-sangat mudah. Okey, so nak tahu, nak senang, semua nombor yang berada di sebelah kiri ni dalam selang kelas kita ni, kita tolakkan dia dengan 0.5. Okey, semua nombor yang berada di sebelah kanan ni kita tambahkan dengan 0.5. Dan kita isilah kolom-kolom ini. Okey. So, untuk melukis histogram kita perlukan benda-benda ni semualah. Kita kena tahulah histogram dengan poligon kekerapan. Kita kena tahu cari selang kelas, tahu nak cari kekerapan, tahu nak cari had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah, sempadan atas. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perkara ni kita kena mahir. Ni sangat-sangat mudah lah. Okey, baik. Tengok. Ini kaedah dia. Yang berbeza pun boleh juga kita guna. Tak ada masalah. Right? Okey. Sekarang ni kita nak tengok pula macam mana kita nak cari kekerapan longgokan. Okey. So, kita cari pula kekerapan longgokan. Macam mana nak cari? Jadi, kita nak cari kekerapan longgokan bagi satu jadual kekerapan.
Okey, kita kena tambahkan hasil kekerapan bagi satu selang kelas itu dengan jumlah kekerapan kelas-kelas sebelumnya. Okey, hal ini memberikan satu nilai kekerapan longgokan dalam tertib menaik. Okey. Sekarang ni katakan dia bagi macam ni. Ingat lagi tak masa kita buat masa tingkatan 4 tu? Okey. Katakan diberi pada kita umur 10 hingga 19 adalah 4 orang dan seterusnya 5, 8, 7 dan 3. Okey. Langkah yang pertama adalah kita tengok nombor yang pertama. Nombor yang pertama kita adalah 4. Okey, kita terus tulis 4. Kemudian 4 ini perlu ditambah dengan nombor yang selepasnya. So, 4 tambah 5 kita dapat 9. Dan 9 pula tambah pula nombor lepas tu. 9 tambah 8. So, 9 tambah 8 adalah 17. Dan 17 tambah dengan 7. So, kita dapat 24. Dan 24 tambah dengan 3. So, kita dapat 27. Jadi, 27 nombor yang akhir ini merupakan jumlah kekerapan. Dia mesti sama dengan jumlah kekerapan. Macam mana kita nak tahu jumlah kekerapan yang ini? So kita tambahkan 4 tambah 5 tambah 8. Okay, 4 tambah 5 9. 9 tambah 8 17. 17 tambah 7 24. 24 tambah 3 27. So sama dengan jawapan akhir bagi jadual kekerapan longgokan kita. Itu cara dia. Okay, jadi lagi sekali saya ulang, yang penting dekat sini adalah kita kena tahu mencari yang sebelum tadilah. Okey, bagaimana nak cari, nak bina selang kelas, right? Dan kekerapan, had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah dan sempadan atas. So, kalau kata kita dah tahu benda-benda ni semua, dah settle, tak ada masalah, jadi mudahlah untuk kita nak selesaikan soalan yang berkaitan. Okey, right. Jadi sekarang kita tengok contoh. Okey, kita tengok contoh. Ya, saya bagi contoh. Okey, yang ini. Okey. So, contoh yang ini dia kata data menunjukkan gizi dalam kilogram 40 tandan pisang yang telah dikeluarkan dari kebun milik Encik Muklis. Okey. So, ini data yang dia bagi dalam bentuk jadual ni. Besar ni. Yang saya besarkan dia. Okey. Dan bina satu jadual kekerapan supaya bilangan kelas menjadi 7. Right. Kemudian nyatakan had bawah dan had atas, titik tengah, sepadan bawah, sepadan atas. Semua tu lah yang disenaraikan ni. Jadi kita kena bina. Jadi sekarang dia kata bilangan kelas menjadi 7. Betul tak bilangan kelas dalam kolom ni, dalam kotak ni dia bagi pada kita 7. So tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Okay. So kolom-kolom ni dia dah letak lah. So 7. Jadi sekarang apa yang perlu kita buat? Kita buat ialah kita nak bina, apakah starting bagi selang kelas ni. Jadi ingat formula tadi, nak bina selang kelas adalah, tengok ya, yang ini. Ini. Saya nak bawa ni pergi ke muka surat sebelah. Tak boleh pula. Sekejap, saya kecilkan. Saya nak bawa pergi muka surat sebelah. Boleh tak? Tak boleh pula. Tak apalah. So tengok kat sini lah. Selang kelas ini adalah nilai data terbesar tolak dengan nilai data kecil bahagi dengan bilangan kelas tadi. Alright. So kita tengok sebelah. Kalau saya copy paste boleh kot. Cancel. Tak boleh copy. Copy kat sini. Tak ada. Tak apalah. So dekat sini kita cari apakah nombor yang paling besar. Kita go through lah. 22, 11, 8. 28 kat sini. Kita tengok by ni lah. By row. So sini paling besar 22.
Sini besar 28, sini adalah 31, sini ada 26, 33, 27, 31, 28. So sini 24 dan sini 35. Okey, dalam senarai ni yang paling besar 35 lah. Okey, ingat yang paling besar 35. Okey, tengok pula yang paling kecil. Okey, dalam row ni yang paling kecil adalah 8, sini 10, sini 3, sini 8. Alright, sini adalah 11, 5. Dan sini adalah 14, sini 8, sini 4. Okey, sini 10. So dalam senarai ni yang kita bulat-bulat tadi, mana lebih kecil? So lebih kecil dia adalah 3. Okey, so kita guna yang 3 ni lah. Yang lain tu kita padam. Okey, jadi 35 tolakkan dengan 3, kita bagikan dengan 7. So kita tolak, kita akan dapat 32/7. Betul? Okey. Jadi bila 32/7, kita akan kira lah. Kita guna kalkulator lah nak kira. Okey, 3/2 bagi dengan 7. So kita dapat berapa? 4. 28. So bagi 4, 40 sini adalah point 40 35. Okey, tarik 5, 35. Sini 5. Okey, 4 point something kan? 4.5. Berapa kan? So kita round off. Okey, kita round off kan dia, kita akan dapat 5. So kita ambil dia punya jarak tu adalah 5. Okey. Baik, kita padam balik. Okey. Yang tak ni kita tulis tolak dengan 3. So kita akan dapat 4 point something lah, 4.5 bla 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 kan. So kita round off kan dia, kita kepada 5 kotak. Okey. Jadi sekarang tengok yang paling kecil dah 3 kan. Okey, so 3. Sini 3. Sampai berapa 3? So kita kira lah 3, 4, 5. Sebab 5 kan? 6, 7. So 3 sampai 7. Kemudian 8. Okey. 8, 9, 10, 11, 12. Okey, sampai 12. Then 13 pula. 13, 14, 15, 16, 17. Okey. Nampak tak pattern dia? 3, 8, 7, 2, 7. Nampak tak? So sini 18 hingga berapa? 22. So 23 hingga 27. 28 hingga 32. 33 hingga 37. So kita dah dapat dah dia punya selang kelas. Okay.